Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan dan puan. Kepada tuan dan puan, selamat datang sekali lagi ke siaran video yang kali ini akan juga dimuat naik di channel Nur Aminah Umar. Jadi kali ini masih lagi dalam siri menjawab soalan yang mana soalan-soalan ini sebenarnya dihantar melalui email dan juga diletakkan di blog www.nuraminahumar.com. Jadi kepada tuan dan puan yang pertama kali masuk ataupun menonton video ini, nama saya Nur Aminah binti Umar. Saya merupakan seorang business advisor dan pada masa yang sama saya menerima jemputan-jemputan untuk mengendalikan program dan juga untuk bercakap tentang pengurusan hal-hal berkenaan usahawan dan SME. Baik, tuan dan puan, dalam situasi semasa memang ada banyaklah perkara-perkara yang mungkin di kalangan usahawan, di kalangan business owner terutamanya yang menjalankan perniagaan dalam konteks syarikat yang baru bermula ataupun masih di peringkat startup. Ada banyak perkara-perkara yang melibatkan pengurusan dan juga struktur penyusunan syarikat itu yang menjadi concern, yang menjadi salah satu keperluan untuk tuan dan puan dapatkan maklumat-maklumat. Jadi soalan ini saya kongsikan supaya dia boleh dapat jawapannya sudah diberikan kepada yang bertanya soalan, tetapi dalam video ini kita sampaikan sekali lagi supaya dia dapat dipanjangkan, dan saya yakin kerana ada situasi yang lebih kurang sama dihadapi oleh orang lain di luar sana, usahawan di luar sana. Baik, saya bacakan soalannya. Nah, saya ada laptop saya sebelah sini. Saya bacakan soalannya. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, dia ada banyak soalan ni, dia ada 4 soalan. Soalan yang pertama, saya nak tanya, jika nama saya ada dalam PLT, tetapi bisnes PLT dah lama tak ada bisnes, jadi macam mana caranya saya ingin menarik diri dari company PLT? Masih ada ahli lain dalam PLT itu? Ini soalan yang pertama. Baik. Untuk menjawab soalan ini, saya ingin buat sedikit makluman dalam playlist di channel saya ini. Saya letakkan ada bahagian-bahagian di mana tentang pengurusan syarikat. Jadi ada maklumat tentang PLT, Sdn Bhd dan Enterprise. Jadi tuan dan puan boleh rujuk juga video-video di sana. Tetapi untuk makluman secara amnya, PLT merupakan sebuah syarikat yang mempunyai syarat-syarat separa Enterprise dan separa Sdn Bhd. Jadi antara syaratnya adalah apabila membuka PLT wajib ada 2 orang. Apabila membuka syarikat PLT wajib ada 2 orang. Kalau Enterprise seorang pun boleh, kalau Sdn Bhd seorang pun boleh, betul? Tetapi PLT wajib 2 orang. Jadi dalam PLT ini tidak perlu kita lantik company secretary, tetapi boleh kalau kita nak lantik, dan kita lantik dia jadi compliance officer. Sekiranya kita tak lantik company secretary, bermakna kita jimat kos. Jadi apabila ada 2 orang, salah seorang mesti jadi namanya compliance officer. Bermakna compliance officer ni bermakna salah seorang daripada pekongsi dalam partners dalam syarikat PLT kita panggil sebagai pekongsi. Salah seorang daripada pekongsi ini mestilah menguruskan hal-hal dokumentasi untuk syarikat, dokumen-dokumen syarikat lah, termasuk perjanjian di antara partners ni tadi, termasuklah annual submission untuk PLT dia tak perlu audit account, dia hanya perlu sediakan satu management account yang disemak oleh accountant sahaja, dan maklumat-maklumat ini dihantarlah buat submission seperti biasa ke SSM, dan juga untuk pengisytiharan pembukaan file cukai. Itu biasa. Itu maksudnya tadi dia separa Enterprise dan separa Sdn Bhd. Jadi itu antara sebahagian perkaranya. Ada banyak lagi, tapi untuk menjawab soalan ini saya kemukakan perkara itu dahulu. Jadi sekarang ni soalan ini kata ada ahli lain dalam tu, jadi kita tak tahu berapa. Jadi saya buat assumption ada 2 orang. Maka tuan yang bertanya soalan nak menarik diri. Baik, apabila nak menarik diri dalam PLT ini mesti mengekalkan syarat ada 2 orang. Jadi kalau masih ada 2 orang, kalau tuan nak keluar mesti ada pengganti lain yang masuk. Jadi caranya kita nak keluar, kita tulis surat kepada compliance officer tu tadi. Siapa compliance officer tu tadilah? Kalau kita yang buat surat dan maklumkan partner kita tu tadilah. Maklumkan surat tu boleh letak tajuk penarikan diri dari perkongsian PLT, apa namanya, penarikan diri. Jadi keluarkan surat tu secara rasmi. Jadi compliance officer akan uruskan, di mana kena buat urusan di SSM. Sekarang ni ada yang online, tapi kena semak sama ada pertukaran nama boleh buat online atau tidak, kena semak. Biasanya submission boleh buat online, tapi untuk pengesahan masih perlu ke SSM. Jadi kena semak proses yang terkini. Jadi biasanya
bila kita dah tulis surat untuk official, benda-benda ni kena didokumentkan. Mesti ada satu official dokumen, tak boleh cakap mulut saja, sebab dia melibatkan SSM. SSM mana nak ambil mulut kita nak dengar, tetapi dia kena ada satu dokumen supaya dia boleh rujuk. Jadi buat surat, kata kita tarik diri daripada perkongsian, maka compliance officer akan buat submission, akan buat serahan untuk tuan keluar. Tetapi mesti ada seorang masuk sebab kena 2. Kalau ada 3 orang, seorang keluar tak apa, 2 sahaja. Boleh. Jadi untuk pertukaran ini ada kos, compliance officer perlu buat. Jadi sekiranya dalam syarikat tu, PLT, semak siapa yang jadi compliance officer. Kalau tak ada, kena adakan. Katalah ada 2 orang tapi dua-dua tak tahu apa-apa. Pergilah lantik company secretary untuk jadi compliance officer. Suka saya ingatkan di sini, kebanyakan company secretary tak mahu jadi compliance officer untuk syarikat PLT kerana dia lebih berisiko. Risikonya sebab mereka ni perangai macam enterprise, jadi mereka tak ada sanggup masukkan kos nak membayar retainer fee dan seumpamanya. Lebih baik biasanya company secretary akan fokus banyak kepada Sdn Bhd. Tetapi ada company secretary di luar sana yang boleh dan setuju akan memberi servis dengan syarat-syarat tertentu. Jadi patuhi syarat mereka itu, dan sekiranya perlu bayar untuk servis tu, bayarlah. Kalau tuan dan puan tak boleh buat sendiri, maksudnya nak jadi compliance officer pun sibuk, tak sempat, boleh lantiklah company secretary untuk buat urusan itu. Jadi itulah caranya kalau nak keluarkan nama, kita nak keluarkan nama kita daripada dan menarik diri daripada syarikat PLT. Itu soalan yang pertama. Baik, soalan yang kedua, bagaimana jika nama kita ada pada SSM Enterprise tetapi dah lama tak renew, maksudnya dah expired, dan macam mana nak buang terus nama tu pada SSM. Ini seperti biasa, pergilah ke SSM untuk buat urusan tu. Maksudnya bawalah maklumat nama CJ Enterprise tu apa, nombornya apa, pergi ke sana. Kalau tak ingat dah pun, pergilah ke sana dan semak, kemukakan IC. Biasanya dia boleh semak IC tuan tu apa nama enterprise yang ada. Jadi minta satu bukti. Kalau dah tak renew memang dia mati, lesen tu mati, tetapi perlu ada satu surat. Dia macam kita matilah, macam orang mati. Bila kita mati, kita kena ada surat mati tu. Kita memang mati, memang orang kuburkan kita, tetapi kita kena ada surat mati tu untuk mengesahkan yang kita ni mati secara sah di dunia ni, untuk orang-orang di sekeliling kita ni tahu kita dah mati tu tadi. Ada surat, ada sijil kematian. Itu dia namanya. Jadi SSM untuk enterprise pun begitu. Memang dia dah mati, tuan tak renew, dah memang mati, tapi perlu ada satu sijil kematian menyatakan lesen enterprise tu dah ditutup, dah tak ada. Begitu ya. Itu yang soalan kedua. Yang ketiga, bagaimana kita nak buat jika nama kita ada orang gunakan tanpa pengetahuan kita, dia letak dalam sebuah syarikat, apa perlu buat? Jadi yang soalan ini tuan boleh rujuk kepada video sebelum ini. Semak syarikat ni syarikat apa, adakah syarikat Sdn Bhd. Jadi untuk pengetahuan tuan dan puan, perkara begini susah untuk berlaku. Susah untuk berlaku kerana pendaftaran nama kita dalam SSM untuk syarikat Sdn Bhd sekalipun, dia memerlukan 2 perkara penting. Satu adalah salinan IC dan satu lagi adalah tanda tangan kita. Dan biasanya tanda tangan kita itu mestilah dibuat. Maksudnya bila kita sign dokumen tu mesti dibuat di hadapan seseorang, ada saksi, sama ada company secretary ke ataupun orang tu sendiri. Jadi bila bertanya, kita tak tahu nama kita ada kat situ tu, bukan tak tahu, sama ada kita terlupa atau kita dah sign tapi kita tak tahu dokumen tu untuk apa. Tapi kita sign secara sedar. Jadi kena semak balik yang itu. Jadi apa nak buat? Ini adalah soalan jawapan kepada soalan yang sama. Boleh cek dalam video terdahulu atau video sebelum ini, cara bagaimana nak mengeluarkan nama daripada sebuah syarikat sama ada Sdn Bhd atau PLT. Saya ada di dalam video lain. Okey, seterusnya soalan yang keempat, bagaimana nak semak dengan SSM nama kita yang pernah ada syarikat dalam SSM? Yang ini pun sudah saya jawab dalam soalan pertama tadi. Pergi terus ke kaunter di SSM, boleh beri nombor IC itu. Atau kalau sibuk, kalau tak sempat pun, cari company secretary, minta mereka yang semakkan, tetapi kena bayar. Sebab biasanya mereka yang kena pergi ke SSM pula. Cumanya sebaiknya kalau ada nama company, senang. Bagi nama company tu untuk semak nama kita ada tak dalam tu. Itu lebih mudah. Company secretary biasa boleh buat begitu. Tetapi kalau kita cuma tak tahu, tak sure lah macam mana nak check, itu sebaiknya bawa IC dan pergi terus ke SSM.
SSM ni ada cawangan-cawangan dia di dalam di setiap negeri, di kawasan-kawasan. Kalau macam di Selangor saja ada banyak cawangan-cawangannya, jadi boleh pergi ke lokasi yang terdekat. Jadi tuan dan puan, kita tidak ada alasan sebarang alasan untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau perlu ambil cuti, ambillah cuti. Kalau perlu buat panggilan telefon terlebih dahulu, buatlah panggilan telefon terlebih dahulu dan kemudian boleh pergi untuk buat urusan secara terus untuk semak di SSM. Jadi dalam video kali ini saya sudah menjawab 4 soalan, di mana antara soalannya tu sudah terjawab sendiri dalam video-video terdahulu. Jadi kepada tuan dan puan yang masuk dalam video ini dan menonton, boleh rujuk semula dalam playlist. Saya ada susunkan video-video yang berkenaan. Jadi tuan dan puan ambillah masa. Semua video adalah sekitar paling lama 30 minit dan sekitar 7 ke 15 minit adalah purata semua video-video yang disiarkan di sini. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih kerana menonton hingga ke akhirnya, dan mohon tinggalkan komen atau boleh hubungi saya untuk sekiranya ada topik-topik ataupun ada soalan ada perkara-perkara yang khusus yang tuan dan puan perlukan maklumat. Dan maklumat-maklumat ini adalah perkongsian khusus daripada pengalaman sendiri dan apa yang setelah saya praktiskan dalam tempoh bergelumang dalam perniagaan ini sejak dari tahun 2008. Jadi untuk itu perkara-perkara terkini sekiranya ada perubahan perlu semak terus kepada company secretary ataupun accountant ataupun peguam ataupun SSM dan juga agensi-agensi yang berkenaan. Terus boleh semak untuk sekiranya ada perubahan-perubahan terkini. Jadi untuk itu tuan dan puan boleh klik subscribe supaya tuan dan puan akan terus dapat notification untuk video-video yang akan datang. Terima kasih. Jumpa lagi di video akan datang.